Kita buka mister dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul min alsinatina yafqahu qawlana. Amin. Okey, kita ada soalan. Ya, untuk macam mana exam semua okey? So far dah 3 paper habis kan? 3 paper, 3 subjek. 3 subjek. Okey, ni ada satu soalan. Jawab soalan hijab. Okey, lepas tu kita akan buat ogif. Kita buat soalan hijab, kita buat ogif. Macam mana cara nak buat ogif lepas ni? Okey. So, ni soalan set. Okey, ni soalan set. Diberi bahawa set semester R union S union Q. Okay, set semester maknanya dalam ni je lah. Dia tak ada kat luar. Dia tak ada bahagian luar. Apa maksud dia bagi tahu set semester ni adalah R union S union Q? Maksudnya unsur-unsur hanya ada dalam ni sahaja. Tak ada unsur kat luar. Itu maksud pernyataan yang pertama ni. Okey, boleh? Dan kemudian N S union Q, selain daripada S union Q selain daripada S union Q sama dengan NS. Apa maksud N? N maksudnya adalah bilangan. Okey? Bilangan. Okey? Number, bilangan. So, bilangan S union Q. Mana S union Q? S adalah kat sini, Q adalah kat sini. Okey, so kita tulis dulu N S union Q. Okey, sama dengan NS. So S union Q adalah ini dengan ini. Okey, S union Q adalah ini S, ini Q kan. So union adalah tempat kalau kita lorek kita akan dapat kat sini. Ini kalau kita lorek S union Q. So dia ada ni, ada benda ni, maksudnya terkecuali daripada S union Q. So selain daripada S union Q. So selain itu adalah yang ni 21 tolak X. So kita boleh tulis 21 tolak X. Okey, boleh? Okey, kalau ni okey, 21 tolak X sama dengan NS. Apa S? S adalah yang ni. So X tolak 5 tambah 10. Tambah 10. Okay, so faham tak yang ni? Boleh faham? Boleh? Okay, so kita ada pernyataan ni, persamaan apa? Linear ni, kira linear So ulang balik. Okay. Okay, ini adalah yang dia bagi tahu. Ni. Okay, ni. Okay, S union Q. Apa maksud S union Q? S kesatuan Q. Dia bersatu, dia bergabung. Okay, S union Q adalah S bergabung dengan Q. Okay, bagi siapa yang tak tahu, U adalah kesatuan ataupun union. English dia union ataupun dia kesatuan. Kesatuan apa lagi? Ataupun gabungan. Ikutlah mana yang boleh. Okey. Union ke, kesatuan ke, gabungan ke, mana-mana boleh. Kalau ini intersection ataupun English dia intersection. Kalau bahasa Melayu dia persilangan. Okay, bagi siapa yang belum tahu. Okay, union tu maksudnya, kalau S union Q maksudnya
S union Q maksud dia bergabung S dengan Q. Okey, S ni dia bergabung dengan Q. Nampak ni Q? Yang ni R. Kan? So S bergabung dengan Q. So kita akan lorek macam ni. Kalau S union Q lah. Okey? S union Q kita akan lorek macam ni. Tapi kalau selain daripada S union Q adalah selain daripada ni. So selain daripada ni adalah 21 tolak X. Boleh faham? Boleh faham? Selain daripada S union Q adalah selain daripada gabungan SQ. So iaitu 21 tolak X ini. Boleh tak? Semua okey? So ni adalah 21 tolak X. Satu masuk tak masuk. Okey, boleh? 21 tolak X ni boleh faham? Boleh ke tak boleh? Aina faham? Mina faham? Mina yang tanya tadi kan? Macam nak bezakan kesilangan dengan kesatuan? Tu, kalau U adalah kesatuan. Oh, macam mana nak macam mana maksud Mari ni macam mana nak cari persilangan Okey, contoh kalau kita buat persilangan ni yang ni ni dia bersilang. Ini namanya persilangan. Okey. Kalau kesatuan walaupun dia terpisah, kalau cakap di kesatuan kita boleh lorekkan dua-dua ni. Itu kalau kesatuan. Tapi kalau persilangan dia berpisah macam ini. So dia ada persilangan tak? Dia ada bersilang tak? Tak ada kan? Tak bersilang kan? So persilangan dia tak ada, kosong. Okey, bersilang dia kalau ada bersilang macam ni, bersilang. Kalau kesatuan dia tak kisah macam mana pun dia boleh lorek dua-dua. Dia boleh lorek semuanya. Boleh faham? Okey? Okey tak? Kalau ada soalan boleh send soalan kat cikgu, okey? Alright. So, ni tadi faham tak 21 tolak X ni tadi? 21 tolak X adalah selain daripada S union Q, okey? S union Q adalah yang ni. So, kita ada nampak ni apa panggil dia? Apa panggil dia? Aku terlupa je. Inilah ada tanda ni. S union Q tanda, kan? Prime cikgu. Apa? Prime. Prime. Terlupa je. Okey, so prime, ada prime ni kan, S union Q prime. So maksudnya selain daripada S union Q. S union Q bersilang. So dia ada prime. So selain daripada S union Q, iaitu kalau kita ambil lorekan ni, selain daripada lorekan ni adalah 21 tolak X. Sebab tu kita tulis 21 tolak X. Okey. Sama dengan bilangan S. Okey, N ni adalah bilangan kan. So bilangan S. Mana bilangan S? S yang mana? S yang ni. So bilangan dia apa? X tolak 5 tambah 10. Boleh? Okey, X tolak 5 tambah 10. Boleh faham? Okey tak? Boleh ke tak boleh? Tak ada yang reply, maksudnya boleh ke tak boleh ni? Tanda tu maksudnya betul. Tanda tu maksudnya kecuali selain. Kecuali benda ni. Kecuali daripada benda yang dalam ni. Okey. So bila dapat macam ini, kita buatlah linear. So X tolak 5 tambah 10. So tolak 5 tambah 10 ni kita boleh selesaikan. Dia akan jadi X tambah 5. Okey. Boleh tekan kalkulator negatif 5 tambah 10 dapat tambah 5. Okay, ini 21 tolak X. So X ni negatif, kita bawa ke sana jadi positif 5, kita bawa ke sini jadi negatif. Okay, ingat sifat dia adalah yang kat depan ni. X sifat dia sekarang negatif, jadi kita bawa ke sebelah dia akan jadi positif. Dan 5 pula sifat dia positif, bila bawa ke sebelah akan jadi negatif. So 21 tolak 5 sama dengan
X minus 11 jadi positif, X tambah X. Okey, X tambah X dapat berapa? 21 tolak 5 akan dapat 16. X tambah X dapat berapa? Dapat 2X. Okey, ni ada yang ingat ke tak ingat? Okey, 2X tambah 3X dengan 2X darab 3X dapat berapa? 2X tambah 3X dapat berapa? 2X darab 3X dapat berapa? Ni cikgu revision untuk apa panggil ni? Algebra. 2X tambah 3X akan dapat, okey? Kalau tambah, belakang dia kena sama. Kalau berlainan, contoh macam ni, X tambah 5, tak boleh. Okey, tak boleh tambah. Dia biar macam ni je. Tapi kalau dia sama, X dengan X, so 2 dengan 3 ni boleh tambah. So jadilah 5X. Tapi kalau darab 2X dan 3X, dia boleh darab macam biasa. 2 darab 3, 6. X darab X, X kuasa 2. Okey, ini untuk revision saja. Okey. Okey, kita balik kepada ni tadi. So 16 sama dengan 2X. Kan, sebab X sama X 2X kan. So 2 dengan X adalah operasi darab. Bila kita pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. So 16 bahagi 2. Okey, 16 bahagi 2 dapat 8. So dia suruh cari nilai X kan. Carikan nilai X. So X sama dengan 8. Kalau dia suruh cari okey, kalau dia suruh cari ni R persilangan S, kita nak jawab apa? Cari N R persilangan S. Kat mana R persilangan S? Kat mana R persilangan S? Jadi kalau ni, ini kalau soalan dia, kalau soalan dia ni, cikgu just nak bagi, boleh faham ke tak boleh? R persilangan S kat mana? Tengah-tengah tu kan, yang X tolak 5, betul? Yang ni kan. Suruh cari N R persilangan S. So X kita dapat dah 8. So 8 tolak 5 dapatlah 3. So jawapan ni adalah 3. Macam tu soalan dia. Boleh faham? Boleh? Okey tak ni? Kalau dah okey, kita nak pergi soalan OGIF. OGIF. Okey ke tak? Boleh ke tak boleh? Dah faham belum? Nanti boleh tengok ulangan balik Nanti saya buat upload dekat YouTube. Boleh tengok balik ini. Okey, kita buat soalan macam mana kita nak buat OGIF. Okey, sekejap. Kita cari soalan. Ini histogram. Fotografen. Ni. Okey, OGIF ni mungkin akan ambil masa lama sikit, dalam setengah jam kot. Okey, fokus Cikgu cuba terangkan satu-satu. Sekejap, cikgu tengah screenshot soalan. Sekejap.
Bukan bumi. Ogif statistik. Okey, cuba baca soalan dulu. Cuba tengok soalan dulu. Okey. Data dalam darjah 9 menunjukkan suhu badan yang disaring dalam darjah Celsius bagi 40 orang pelanggan yang hendak masuki sebuah pasaraya. Perintah kawalan pergerakan bersyarat. Okey. Dia macam aplikasi lah untuk PKPB. Sekarang tengah PKP kan. Mungkin kat Johor, Johor PKP juga. Banyak kes juga kan. So, dengan menggunakan data dalam darjah 14, lengkapkan jadual 14 di ruang jawapan. Okey, fokus. Okey. First kali, okey, kadang-kadang dia tak bagi tahu ni. So kita kena tulis kadang-kadang lah. Kadang-kadang dia tak bagi tahu ni. Kita kena tahu berapa jarak dia ni. Okey, kadang-kadang dia tak bagi tahu. Kadang-kadang dia tak bagi tahu ni. Dia padam ni. Dia padam. Siap semula. Okey. Contohlah kalau dia tak bagi tahu benda ni. Okey, mungkin ada soalan keluar macam ni ya. Dia tak bagi tahu benda ni. So, dekat sini dia bagi tahu 35.1 dengan 35.5. So kita kena tahu berapa jarak antara dua benda ni. Okey, berapa jarak dia? 0.4. Macam mana dapat 0.4? 35.5 tolak dengan 35.1. Okey, boleh faham? Dapat 0.4. So, kemudian kita kena tulis kat sini start dengan 35.6. Okey? Kat sini 35.6. Okey, 35.6 tambah 0.4 akan dapat 36. Okey, dapat nampak tak? Kita akan tulis 35.6 tambah 0.4 akan dapat 36.0. Okey. So seterusnya apa? Kat sini 36 point berapa? Dekat sini 0.1. Okey, 36.1 sehingga berapa? 36.1 sehingga 36 point berapa? Okey, 36.5. Okey. Okey, boleh nampak? Lepas tu kalau kita akan nampak dia punya flow dia. Nampak ni? Ini sama dengan ni, betul tak? Cuma dia tambah je. Okey, kemudian yang ni sama dengan ni lah. So teruskan 36.5. So kat sini 36.6. Kan? Nampak ni? Ni 35.6 kan? Tambah 1. 36.6 sehingga 37. Nampak? Boleh faham? Ataupun kita tambah 0.4 lah. Yang penting dia kena atas 0.1 daripada sini. So kat sini start lah 37.1 hingga 37.5. Macam itu. Lepas tu sini 37.6 sehingga 38. Okay, nampak bentuk dia? So kalau dia tak bagi tahu pun kita boleh buat. Sebab soalan ada keluar macam ni. Alright? Okey, kemudian macam mana kita nak kira kekerapan? Okey, cara kita nak kira kekerapan, kita tengok. Kita kena cari dulu kumpulan yang ni. 35.1 hingga 35.5. Kita cari kat sini. Ada tak? 35.1 hingga 35.5. 35.1 hingga 35.5. Ada ke tak ada? Okay, yang first tak ada. Okay, yang first tak ada kan? Yang second ada tak? 35.1 hingga 35.5. Tak ada juga. 35.1, 35.5 tak ada. 35.1 hingga 35.5
Ni ada satu ni. Okey, ada satu ni. So kita pangkah dia. So tulislah satu, dapat satu je. Frekuensi satu. Boleh? Okey, kemudian kisah ni 35.6 hingga 35.6 hingga 3.6. 35.6 hingga 3.6. Okey, 1 2 3 4. Okey, kat sini ada 4. Okey, yang ni pula. Ada tak 35.6 hingga 36? Okey, ni tak ada. Ini tak ada juga. Yang ni pun tak ada. So ada 4 je lah. Betul tak? Ada 4 je kan? So yang ni padam. Kat sini tulis 4. Alright. So 36.1 hingga 36.5. 36.1. Okey, ada 1 2. So dekat lane ni ada 2. Okey, 36 1 2 3 4 5. Lagi kat sini tak ada. So ni ada 5. Ini pula 36.1 36.5. Tak ada. Okey, tak ada. So ada 2 tambah 5. Ada berapa? 7. So padam ni tulis kat sini 7. Okey, 7. Okey, cik berani 36.6 hingga 37. 36.6 hingga 37. 36.6 hingga ni 1. 36.6 hingga 37. Okey, ada 1. Lane ni ada 1. Kita nak pakai 1 2 3 4 5 6. Kat sini ada 6. Kat sini ada 1 2 3. Ada 3. So 1 tambah 6 tambah 3 akan dapat 10. So padam ni tulis kat sini 10. Alright. Okey, 37 sampai 1, 37.1 hingga 37.5. 37.1 hingga 37.5 ada. Oh, sini ada ni. 1 2 3. Ada 3 lane ni. So yang ni 1 2. Yang ni 1 2 3. 1 2. Sekejap Sekejap Ni 1 2. Okey, 2. Mana 36.9? Oh, ni ada satu lagi. Okey, tak apa, jadi kita kira balik. Okey, so ni 3, ni kita buat ni dulu. Yang ni dulu. Okey. 37.1, 37.5 ada berapa ni? 3 tambah 3 6 tambah 2 tambah 2 10 juga. Okey, ada 10. Okey, yang ni tadi kita tertinggal. Nampak ada tinggal satu kan? Okey, jap, yang ni padam dulu. Nampak ada tinggal ni 36.9, 36.9 kat mana? Kat kawasan ni, betul? So tambahlah satu lagi jadi 11. So kita padam 10 ni. Tukar jadi 11. Macam itu. Okey? Boleh. Nampak? Sebab tu kita perlu potong ni. Supaya tak terlepas. Alright? So, lepas tu 37.6 hingga 38. So kat atas ni 1. Okey, ni tak ada. Okey, kita dah potong Okey. 37. Okey, 1 2 3 4. So ada 4. So 1 tambah 4 5. So dapatlah 5 sini. Okey. So last sekali adalah yang ni. 1 2. Kan? 2. So macam mana kita nak tahu kita punya ni betul ke salah kekerapan ni? So kita kena tambahkan semua ni. Dapat berapa? Okey, tambahkan semua ni. 1 tambah 4 tambah 7 tambah 11 tambah 10 tambah 5 tambah 2. Tekan kalkulator. 11 12 33 43 43 tambah 7 50. Betul tak? Dapat 50?
Kira semua dah dekat graf dah kasih 40. Apa tu 40? 40 ke 50? Cuba saya kira. 40 kan? Sekarang kita dapat 40 kan? Alright. So kita check kat sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 4 darab 10, 40. So betul lah 40. Okay, macam gitu nak check betul ke salah. Kita pun nak kira dapat 40 kan tadi kan? So kita kira kat sini pun 40. So betul lah jawapannya. Boleh faham tak yang tu? Boleh semua? So far yang ni? Masuk lambat ni. Dah terlepas sikit. Siapa yang masuk lambat nanti boleh tengok YouTube semula ya. Kita tengah buat OGIF. Macam mana cara nak buat OGIF? Okay. So dah set ni kan? 40 ni kan? Okay, cari sempadan atas. Apa itu sempadan atas? Sempadan atas adalah, kita tengok ni nombor ni. Untuk yang kelas pertama ni, kita tengok nombor ni 35.5 dengan 35.6. Kan? Tu sempadan lah. Contoh macam sempadan negeri. Okay, sempadan negeri ada dua negeri, ni sempadan dia. So tengah-tengah. Okay, ni negeri 5, ni negeri 6. Contohlah, ni negeri 5, ni negeri 6. Nama negeri ni negeri 5, ni negeri 6. So apa tengah-tengah dia? Tengah-tengah dia adalah macam yang kita nak cari 5 tambah 6 bahagi 2. Okay, tengah-tengah ni 5 tambah 6 dapat jawapan berapa? Bahagi dengan 2. So dapatlah 5.5. Macam itu cara nak cari sempadan. Boleh faham? So kalau kita nak cari sempadan ni 35.5 tambah dengan 35.6 bahagi 2. Dapat berapa? Dapat 35.55. Betul tak? Cuba tekan kalkulator. Jadi 5.3. Betul ke? 35.5 ni. Ini tambah dengan ni. Bahagi 2. Cuba kira balik, Aina. 35.3. Ya betul. Sekejap. 35.5 tambah dulu. Tambah, tekan enter baru bahagi. Tambah dulu, tekan enter, tekan sama dengan, baru bahagi 2. Jangan terus bahagi. Tekan kalkulator. 35.5 tambah 35.6. Kan? Dapat jawapan, baru bahagi 2. Ataupun nak tekan kalkulator, buat kurungan. Lepas tu bahagi 2. Macam ni. Boleh faham? Dapat 35.55. Jangan silap Silap yang ni habis. Okey? 35.55. Boleh? Sama juga kita nak kira yang untuk ni. 36 tambah 36.1 bahagi 2. So dia tekan kalkulator. Cikgu. Maknanya kalau kita type terus bahagi lah. Kalau apa? Kalau macam kita tekan kalkulator kan, yang tadi tu tak boleh tekan terus bahagi Tak boleh. Ke macam dah dapat jawapan baru bahagi dulu? Boleh tekan tapi kena buat kurungan ni. Kalau kita tak tekan, dia akan jadi macam ni. 35.5 tambah 35.6 bahagi 2. Buat sini kan? Dia akan bahagi dulu, baru ditambah. Boleh? So dah salah jawapan. Boleh faham? Sebab tu kita kena buat kurungan. Sebab bahagi dengan tambah, kita akan buat apa dulu?
Kalkulator akan kira bahagi dulu. Okey. Okay, boat mas. Kalau siapa yang tak ingat lagi, boat mas. Apa itu boat mas? Cikgu tak ingat apa. Tapi ini kiraan dia, boat mas. Boat mas ni apa nanti ni lah Google. Boat mas ni dia ada kena buat apa dulu? B apa, O apa, D apa. Alright. Okey, boleh faham? So dapat yang kat sini berapa? 36.5 kan? Yang line kedua ni 36.05 kan? Dapat tak? Kemudian yang ni akan jadi 36.55. Yang ni 37.05. Boleh ni. Boleh ambil tambah satu daripada atas ni. Ni tambah satu. Yang ni tambah satu. Yang ni jadi 38.05. Lepas tu yang ni tambah satu kan 37.55. Tambah satu lagi 38.55. Boleh dapat tangkap. So tak perlu tekan kalkulator yang tadi ni. Asal dapat 2 ni dah cukup. Ataupun dapat 3 dah cukup lah. Kita dapat dah letak dia. Boleh faham? Ke tak faham? Saya boleh ulang balik. Faham ke tak faham macam mana cara kita nak kira cepat? Tak perlu guna kalkulator. Okey, jadi kita buat semula supaya semua dapat. Ni ilmu cepat ni. Okey, contoh kita buat 3 ni. So kita nampak 35.55, 36.55, kat sini 37.55. Okey, dekat sini 38.55. So tak payah tekan kalkulator kan? Nampak tak? Bentuk dia akan nampak lah. So kat sini kalau dia tambah satu, dia pun tambah satu lah. So dia dah 37.05, 38.05. So dah jimat masa untuk tekan kalkulator kat sini. Okey? Kemudian dia suruh cari titik tengah. Okey, semua faham tak sepada atas ni? Boleh? Okey, siapa yang nak nanti video YouTube boleh WhatsApp cikgu. Siapa yang tak ada dalam ni macam ramai yang tak ada dalam grup ni. WhatsApp cikgu dekat 01157694258. Ambil nombor telefon ni dulu. Nanti WhatsApp cikgu. Lepas kelas cikgu akan upload terus dalam sejam atau sejam setengah. Cikgu boleh bagi dah. Okey. Save dulu nombor tu sebelum dia lari ke atas. Alright. So kita cari titik tengah pula. Okey, cara nak cari titik tengah, kita ambil ni. Selang kelas ni bahagi 2. Okey. Tadi kita ambil ni dengan ni bahagi 2 kan? Dapat ni. Untuk titik tengah, maksudnya titik tengah kelas. Okey, boleh. Yang ni tadi sempadan. Sempadan antara ni dengan ni. Untuk titik tengah untuk kelas. So kita ambil paling bawah ni dengan paling atas. 35.1 tambah 35.5 bahagi 2. So kita akan dapat 35.3. Boleh? 35.1 tambah 35.5 bahagi 2. Jangan lupa tekan kalkulator. Boleh? Boleh faham? Okay, kalau kita dapat skor soalan ni 12 markah ni. Alright, boleh faham kan? So sama juga dengan ni. Ni tambah ni bahagi 2. Kita dapat 35.8. Kan betul tak? Ke cikgu salah kira? Betul ke tak betul? 35.8. Tambah bahagi 2. Saya guna tekan ni. Dapat kan? 35.8. Dapat. Alright. So sama juga dengan ni. Tambah 1.
Dapatlah 36.3. Tambah satu lagi langkah 37.3. Tambah lagi 38.3. Okey. Kemudian yang ni tambah satu dapat 36.8. 37.8. Okey, yang penting kita kena buat 3 ni dulu. Jadi cikgu buat 3 tak? Tak perasan. So kena buat 3 ni dulu. So bila kita dapat 3 dulu, kita tengok beza dia berapa. Ini dengan ni, beza dia 1. So baru kita boleh tambah 1 tambah 1. Selagi kalau kita tak buat 3 ni, tak nampak beza dia. Kalau beza dia bukan 1, beza 0.8 lah. Tambah 0.8 langkah-langkah. Boleh? So dapatlah jawapan ni. Okey. So dapatlah 4 markah ni. Okey, kemudian hitung min anggaran bagi suhu badan seorang pelanggan. Min, apa itu min? Apa itu min? Siapa tahu min? Min tu bukan minimum jangan ingat min tu minimum pula. Min bukan minimum. Min adalah apa? Saya tulis kat sini. Min adalah purata. Mode adalah kekerapan tertinggi. Satu lagi adalah median. Median adalah tengah-tengah. Tak tahu matematik ada macam median ke? Memang ada rasanya. Okey, kalau min purata, mode kekerapan tertinggi. Kita tengok dulu mode. Kalau ditanya mode, apakah mode? Apakah mode yang mana mode? Kita tengok kekerapan tertinggi. Kekerapan paling tinggi kat mana? Kat sini kan. So kalau mode, kita akan ambil jawapan ni. Kalau ditanya mode lah. Okey. Kalau min, kita kena tambah antara kekerapan hasil tambah hasil tambah kekerapan darab titik tengah bahagi dengan hasil tambah kekerapan. Itu min. Okey. Sini adalah X, sini adalah F. So kita akan cari Fx. Apa itu Fx? Maksudnya F darab X. Okey? Boleh faham? Ni F, ni X. F darab X. So 1 darab 35.3 akan dapat 35.3. Okey. Kemudian 4 darab 35.8 143.2. Fx tu F darab X. F darab dengan X. Okey. F darab X. So ini kolom ni darab dengan kolom ni dapat ni. 4 darab 35.8 dapat 143.2. 7 darab 36.3 dapat berapa? Cuba kira. 7 darab 36.3 254.1. Okey. Kemudian 11 darab 36.8. 11 darab 36.8. 404.8. Okey. Kemudian ni memang kira purata memang macam ini. Okey. 10 darab 37.3 akan dapat 373. 5 darab 37.8. 5 darab 37.8 189. Lepas tu 2 darab 38.3 dapat 76.6. Okey, kemudian kita kena tambahkan semua ni dapat berapa? Sebabnya min, okay, min ni dia adalah hasil tambah Fx
bahagi dengan hasil tambah F. Apa pula benda ni? Ni maknanya hasil tambah. Ini maksudnya hasil tambah. Hasil tambah Fx. So kita cari hasil tambah Fx. Kita kat sini. Dapat berapa? Tekan kalkulator. 35.3 tambah 143.2 tambah 254.1 tambah 404.8 tambah 373 tambah 189 tambah 76.6. Okey. Jadi kita proses 254 proses 189 76.6. So total akan dapat 1476. Okey. So inilah EFX, sum of fx, hasil tambah fx. Boleh faham tak? Fx tu apa? Fx tu apa, faham tak tadi? F darab dengan x. Kalau sini f, sini x, fx adalah f darab x. Siapa yang belum masuk tu, nanti boleh tengok balik ni ya. Boleh tengok balik ulangan. Nanti cikgu masukkan kat YouTube. Nak dapat macam mana, boleh tanya kawan-kawan. Okey. Dah dapat 1476. So hasil tambah F. Mana F? F yang ni kan. Hasil tambah dia tadi apa? 40. Kita dah kira tadi 40. Okey, tambahkan je ni. Okey, dapat 40. So kita nak buat untuk cari min 1476 bahagikan dengan 40. 1476 bahagi 40. Dapat apa? Dapat 36.9. Inilah purata dia, min dia. Boleh faham? Senang ke susah? Min. Ini cikgu buat paling mudah dah ni. Kenapa bahagi 40? Ni tadi sum of fx, hasil tambah fx. Fx ni kan. So hasil tambah 1476 ni bagi dengan hasil tambah f. Mana f? F ni kan. Hasil tambah f adalah 40. Sebab tu lah kita kena bahagi 40. Boleh Mina? Alhamdulillah. Yang lain semua okey? Boleh? Teruskan. Cuma graf je tak ada ni. Macam mana nak buat graf ni? Okey, sekejap cikgu tengah. Cikgu kena buat graf. Kena Google graf sekejap. Sekejap ni graf ni. Graf. Google lah. Sekejap. Kertas graf. Lambat pula ni. Tes. Semua dengar suara? Tahu cikgu hari tu. Lambat tu. Ni kertas graf. Dengar. Okey. Balik mana kertas graf ni? Sekejap tengah cari kertas graf ni. Sekejap. Boleh dah ni kot.
cukup lah. Okay. Okay, sekejap Okay, soalan dia 2 cm 2 cm 0.5 2 cm 5 pelanggan. Okay, 2 cm 0.5. Sekejap. Okey, sebelum tu untuk kita buat OGIF, kita kena cari satu lagi, iaitu kekerapan longgukan. Okey, untuk buat OGIF, sebab kat sini ditulis apa ni? Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Okey, tak payah guna fleksibel pun tak apa. Boleh guna tangan. Okey, ataupun guna pembaris biasa pun boleh. Okay, dengan menggunakan skala, tapi okay, tak apa tu nanti. Dengan skala menggunakan skala 2 cm kepada 0.5 pada paksi mengufuk. Okey, macam mana kita nak bezakan mengufuk dengan mencancang? Dari ni, mengufuk dan 5 pelanggan pada paksi mencancang. Macam mana kita nak bezakan dia? Mengufuk dengan mencancang. Mencancang, macam mana nak ingat lah? Kita ingat satu je. Mencancang tu macam mana? Mencancang adalah cacak. Kalau cacak mesti tegak. Betul? Ingat tu lah. Kalau mencancang tegak, mengufuk melintang. Boleh faham? Itu cara nak ingat. Okey, boleh? So, 0.5 ufuk ataupun lintang. Ufuk 5 lintang. Mencancang, sorry. Cacak. Cacak apa? Cacak bendera. Okey. Kalau cacak bendera mestilah ke atas kan. Mana ada orang cacak bendera melintang? Cacak bendera melintang tak tahu jadi apa lagi. Okey, kejap. Copy image. Boleh lah ni kan. Boleh buat contoh-contoh ni. Harap-harap cukup. Okey. Untuk kita buat OGIF, kita kena cari satu lagi satu lagi kolom untuk cari kekerapan longgukan. Okey, apa itu kekerapan longgukan? Andaikan kita buat kat sini lah, kekerapan longgukan. Kekerapan longgukan biasanya dia kata panggil F besar. F besar. Apa dia? F besar ni apa? Kekerapan longgukan. Bolehlah nota siap-siap. Jangan tak tulis apa-apa. Kekerapan longgukan. Apa itu? Dia longguk ya. Longgukan. Betul lagi ejaan dia kot. Okey. Ataupun dalam English, cumulative frequency. Siapa yang belajar dalam English lah. Mungkin dalam ni ada belajar dalam English. So kalau kekerapan longgukan adalah cumulative frequency. So macam ni kita nak, apa benda yang kita akan ambil, kita ambil ni mula-mula. Satu, betul? Satu kan? So kita letak di sini satu. 1 tambah 4 dapat berapa? 5, betul? 1 tambah 4 akan dapat 5. Tulis sini 5. 5 tambah 7 dapat 12. 12 tambah 11 dapat 23. 23 tambah 10 33. 33 tambah 5 38. 38 tambah 2 40. Faham? Boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, boleh. So kita kena buat garisan dulu. Kita buat garisan dari sini. Bawah, tebal sangat. Buat garisan ni. Tak tebal sangat. Okey, buatlah sampai sini.
Okey. Satu lagi kita tarik daripada sini sampai sini. Okey. So kita buat anak panah, kita buat anak panah. Okey, kita ni. Ufuk tadi apa? Cacak tu, cacak. Cacak 5. 5 ni tadi apa? 5 tadi apa 5 adalah kekerapan belum bukan. Tulis kat sini kekerapan belum bukan. Huruf tu. Kekerapan belum bukan. Okey. Okey, boleh. Kekerapan bukan dekat sini. Dan kat bawah, kat sini apa? Ini adalah sempadan atas. Okey, sempadan atas. Mana nak bagi tengah ni? Tak boleh pula. Okey. So yang ni adalah sempadan atas, yang atas ni adalah kekerapan longgokan. So cacak ni jarak dia mesti 5. So andai kata 2 cm adalah ni So kosong sini 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Cukuplah kekerapan longgokan sampai 40 je, kan? Okey, dapat? Boleh faham? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Okey, boleh? Okey, yang dekat mengufuk adalah 0.5. Kita tak boleh start 0.5 dekat sini. Kita kena start dengan 35.5. Okey, anda kata ni andai kata sini adalah kosong ataupun sini adalah kekerapan kosong yang paling atas lah. Kita start dari kosong. So sini adalah 35.5. Kita ambil sempadan atas. Ni 35.55 sempadan atas ni kan. So kat sini ada berapa ni? Ada berapa kelas? 1 2 3 4 5 6 7. Cukup lah 1 2 3 4 5 6 7. Ngam-ngam. Okey, tarik bawah sikit. Okey. So kat sini kita tulislah 35.55. Di sini mesti sempadan atas nampak ni sempadan atas. So 35.55. Lepas tu 36.05. Buruk sikit lah soalan. Apa? Reset. Sini 37.55. 3 betul ke ni? 36.55, sorry. Okey, kemudian 37.05. Ini 37.55. Ini 38.05. Dan sini 38.55. Okey. So kemudian start daripada kosong ni mesti ada. Okey. Start 35.55. 35.55 kekerapan longgokan dia adalah 1, betul? So carilah 1. 05 jadi kena carilah 1. Ini graf yang cikgu main ambil dekat ni dekat Google lah. So cikgu pakai yang ni. Okey, so carilah 1, macam cari nilai 1 kena cari tadi. Okay, macam mana nak cari nilai 1? Okey, daripada sini sampai sini kan ada semua ada graf ke kat depan tangan ni. Dekat depan muka ni ada graf ke? Masing-masing kena ada graf Praktis lah juga buat sendiri. Okey, kalau perasan sini ke sini ada 10 kotak. Perasan kan? 10 kotak kan? Macam mana kita nak kira berapa satu kotak tu?
5 bahagi dengan 10. Sebab ada 10 kotak kan. So ni bilangan dia 5. Sini sampai sini 5, tapi dah ada 10 kotak. So kita kena buat 5 bahagi 10. So kita akan dapat 0.5. Betul? Maksudnya satu kotak adalah 0.5. So kalau kita nak dapat satu, kita kena ambil 2 kotak. 2 kotak kecil tu. Okay, kena ada graf dekat depan mata. Okay, 2 kotak kecil akan dapat satu. Okay, kita dapatlah kat sini satu. Andai kat sini satu sebab kat sini tak ada kotak kecil, ada kotak besar je. Dia kata sini satu. Okay, kemudian 36.05 akan dapat, tengok ni, 36.05, kekerapan longgokan dia adalah 5. Nampak? So 36.05, 5 kat sini. Lepas tu 36.55 ni kan akan dapat 12. So carilah 12. Sini 10. So kena ambil 4 kotak. Sebab satu kotak 0.5. Okey, ambil 2 kotak. So dapat 4 kotak kan. Kat sini lebih kurang dapat 12. Okey. Kemudian 37.05 akan dapat 23. So 37.05 dapatkan 23. 20, 21, 22, 23 kat sini lebih kurang. Okey, boleh nampak? Siapa tak ada graf depan mata nanti dia macam pening-pening sikit, boleh tengok ulangan lah. Okey, kemudian tadi 38, sekarang 37.55 kan. 37.55 adalah 33. So 33 kita cari 33, 30, 31, 32, 33 kat sini. Okey. So 38.05 38.05 38.05 adalah 38 35 36 37 38 kat sini. Lepas tu 38.55 kita akan dapat dekat 40 kat sini. So nampak tak bentuk dia? So ambil pembaris, ambil pensel, gariskan. Ini dia punya, kalau pakai mouse, sekejap, cuba ambil ni. Gua nampak macam pro sikit kan. Sini ke sini dulu. Okay. Oops. Dari sini, atas sini. Ni jangan guna dekat ni tak ada nampak lengkung dia ni. Kena cantik ni pun tak cantik ni, nampak ni. Macam macam gitu, macam ular sikit. So macam ni lah bentuk dia. Boleh, inilah OGIF. Boleh faham? So dah siap. Ada lagi soalan tadi? Oh, ada soalan tambahan, soalan B, 1 markah. Okey. Boleh faham tak ni so far? Faham? Nanti boleh tengok balik, cari soalan, boleh buat balik. Cari mana-mana soalan, boleh buat balik. Okey? Boleh? Okay, kita buat soalan soalan yang D pula. Daripada OGIF anda di 14 ni, sekejap, kita screenshot sekejap. Okay, ini soalan dia. Daripada OGIF anda di 14C, berapa peratuskah bilangan pelanggan yang tidak dibenarkan masuk ke pasaraya untuk suhu badan yang melebihi 37 darjah Celsius. So 37 darjah Celsius dia tak dapat masuk. Okey. 37 darjah Celsius tak dapat masuk, dia suruh kira berapa peratus. So kita cari 37. Ni 37.05 kan? Dekat sini.
So 37 lebih kurang kat sini. Betul? Lebih kurang kat sini. So yang tak dapat yang mana? Ni lah. Daripada 25 sampai atas ni. So cari 37 kat mana? 37 kat mana? Ni 36.5 macam biasa. Total ni ada 10. Ada 10 kotak kan? Ada 10 kotak. Bilangan dia apa ni? Ni tolak ni. Dapat apa? 5 dapat ini dengan ni akan dapat 0.5, betul? 0.5 bahagi 10 akan dapat 0.55. 0.55, okey. So kalau 7.5 tolak 0.5 ke 0.005. 0.05, sorry. So 37.5 tolak 0.05 akan dapat dekat satu titik sebelah ni. So gariskan, dapat kat mana? Nanti dapat di sini kan. Untuk ambil garis putus-putus. Garisan ni kononnya garis putus-putus lah. Garis putus-putus halus sikit. Ini. Okey, kita pantulkan. Pantulkan di sini. So dapatlah berapa nilai ni. So ni lebih kurang dapat 21, 22 lah. Okay, 22. So kita akan dapat nilai 22, betul? Kat sini 22. Dekat garisan ni 22. So kita atas ni adalah orang yang tak dapat masuk pasaraya. Faham tak? Sebab lebih 37. Lebih 37 tak dapat masuk pasaraya. Ataupun above yang tidak melebihi 37. So 37 boleh masuk lah. So yang lebih 37 tak masuk. So ni salah. Okay, saja. So 37 tak masuk. 37.05 start dari sini lah. So start dari sini. Pantulkan ke sini. Berapa nilai dia ni? So lebih kurang dalam 23 tadi kan? 23 kan? So daripada 23 gariskan lah. Kalau tak nampak tak. Ambil sini, gariskan. Dan kemudian kita pantulkan pula di sini. So dapatlah 23. So 23 yang lebih daripada sini akan tak dapat masuk. So 23 ke atas tak dapat masuk. Okay, 23 ke atas tak dapat masuk. So berapakah nilai daripada sini sampai sini? Berapa nilai daripada sini sampai ke sini? Macam kita nak cari 40 tolakkan dengan 23. So dapatlah nilai ni. 40 tolak 23 akan dapat 17, betul? Akan dapat 17. Ambil pen biru lah. Kita akan dapat 17. So peratus macam mana kira? 17 per dengan 40. Sebab sini semua adalah 17. 17 orang ni tak dapat masuk pasaraya. Boleh faham tak? Yang boleh masuk yang bawah-bawah ni je. Daripada kosong ni sampai ke 23. Bawah 23 ni. Lebih kurang 22. So 22 orang ke bawah akan dapat masuk. 23 ke atas tak dapat masuk. So 23 ke atas ni adalah 17 orang lah. Sini sampai sini ada 17 orang. Faham tak? Faham ke tak faham? Daripada sini sampai sini 17. Okay, 17 orang. So nak cari percentage, kita kena buat 17 per 40 darabkan dengan 100. So dapat berapa? 20 something. 27.5 ke? Calculator. 11 bagi 40 darab 100. 42.5. Okey. 42.5%.
Ni point. Kalau percentage, point. 42.5%. Okey, boleh faham? Ini soalan D tadi ni. Okey, kita dah habis dah nak buat OGIF. OGIF tu kita kena ada apa? Okay, fx ni kita cari tadi sebab nak cari min je. Kalau tak ada pun fx ni. Okey. So OGIF yang wajib ada ialah sempadan atas dengan kekerapan longgokan. So dua ni kena ada. Sebab apa nampak ni? Sempadan atas dengan kekerapan longgokan. So lepas ni boleh buat soalan OGIF. Okey, Sempadan bahu. apa? Ada siapa nak tanya? Siapa nak tanya boleh buka mic ataupun nak type pun boleh. Itu tak kisah. Ada soalan? Tak ada. Okey. Cikgu, kalau contoh kan dia tanya median, macam mana nak buat median ni? Apa dia? Ni siapa yang cakap ni? Aku tak dengar. Cakap kuat sikit. Okey, mari ni. Okey. Cuba jawab. Okey, cikgu dah kuatkan volume dah. Cuba cakap. Contoh kan kalau dia tanya median kan. Median. Okay. Kalau dia tanya apa? Kalau dia bagi median. Macam mana nak cari median? Sebab kalau dia okey kalau ini ke? Sekejap. Dia macam sangkut-sangkut. Apa tanya-tanya boleh, type pun boleh. Kalau rasa kita yang sangkut type je pun boleh. Ataupun nak WhatsApp dengan kawan, so kawan tanya boleh. Nak tanya macam nak cari median. Okey, median adalah, apa maksud median? Median adalah tengah-tengah. Okey, median adalah tengah-tengah. Macam mana kita nak cari median? Okey, macam ni. Macam ni. Kita boleh pandang sekejap. Okey, median adalah tengah-tengah. So, kita kena cari 40 bahagi 2. So, apa? Kekerapan ni ada 40. Kan? Tengah-tengah adalah bahagi 2, betul? 40 bahagi 2 dapat berapa? Dapat 20, betul? Okey, betul? Dapat 20. So 20 dekat kelas yang mana? Sebab tengah-tengah. Median kan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah untuk 4 apa? Kosong ada 4. Kosong sehingga 4. Tengah-tengah adalah 2, betul tak? Ni sekarang ni sampai 40. 40 bahagi 2 akan dapat 20. Faham? Median dia akan bahagi 2. Kekerapan bahagi 2. Itu median. Kekerapan bahagi dengan 2. Jumlah kekerapan bahagi 2. Faham? 11 dan 10. Oh, bukan. Bukan tu. Okey, dah dapat belum? Dah faham belum yang tu? 20 tu. Okey, sekarang ni kita cari 20 kat belah mana? Ini 1 hingga berapa? Ini 1 je lah. Okey. Yang ni 2 hingga 5. Ini 6 hingga 12. Ini 13 hingga 23. So 20 ada berada kat dalam kawasan ni. Faham tak?
Okey, ni 01, ni 1 je, ni 1. Lepas tu bilangan yang kedua kat sini, 2 hingga 5 kat sini. 6 hingga 12 dekat kawasan ni. Dekat ni, kumpulan ni. 13 hingga 23 kat kumpulan ni. Okey, kat kumpulan ni. So median kat mana? Kelas median. Inilah kelas median. Kalau matematik, kalau matematik dia akan tanya kelas median. Kelas median adalah, kita lihat ni. Kalau tanya median kelas median. Nak cikgu ulang balik ke? Kelas median sama dengan 36.6 ulang balik tu. hingga 37. Okey. Apa maksud median? Median adalah tengah-tengah. Jumlah kekerapan bahagi itu adalah median, kawasan median. Median tu kat mana? Median tu dekat mana? So 40 bahagi 2. Okey, contoh dalam nombor 10, okey, ada nombor 1 hingga 10. Cikgu tunjuk contoh yang sikit lah bagi nampak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nombor. Ada 10 nombor. Nak cari tengah-tengah, kan? So 10 bahagi 2. 10 bahagi 2 kat mana? Kat 5. Ini adalah tengah-tengah dia. Itulah median dia. Sebenarnya tengah-tengah dia kat sini. Okay, median dia kat sini. Boleh faham? Nampak tak? Kalau 10 bahagi 2 dapat kat mana? Kat 5 kan? Kalau 40 dapat dekat 20. Faham? Antara 20 dan 21. Kalau sini tengah-tengah dia adalah antara 5 dengan 6. Median yang untuk 40 ni 20 dan 21, tengah-tengah. Itu median dia. So kita lepas kita dapat yang ni, faham tak? Fahamkan yang ni dulu. Median tu apa? Tengah-tengah. Tengah-tengah untuk kekerapan. Okey? Boleh faham? Tengah-tengah daripada jumlah kekerapan. Ataupun tengah-tengah daripada, okey, faham tak kekerapan tu? Kekerapan tu adalah jumlah dalam satu contoh. Contoh sebagai contoh, ini adalah kelas dekat dalam sekolah atau dalam satu batch. Okey, dalam satu batch ada sekelas. So ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Okey, ada 7 kelas. So giliran pertama dekat satu kelas. Okey, satu kelas ada seorang je dia. Okey, dekat kelas kedua ada 2 hingga 5 orang. So nombor giliran nombor 2 hingga nombor giliran 5, dia akan masuk kelas kedua. Kelas ketiga nombor giliran 6 hingga 12. Macam itulah dia punya apa panggil? Dia punya apa orang cakap? Perjalanan. Ada nama lain tapi tak keluar pula. Otak stuck. Okey, daripada pagi tadi kelas. Daripada pagi tadi kelas offline. Offline atau online? Cikgu pergi rumah orang. Okey, boleh faham tak ni? Yang median. Okey, lepas dapat tadi 20 dan 21, kita carilah dekat belah mana tempat 20 hingga 21. So dekat yang belah sini, dekat kumpulan pertama ni ada seorang je. So seorang. Dekat kelas kedua ni, orang yang kedua hingga orang kelima duduk kat kelas kedua. Hari ni terkeluar pula. Lain problem tu. Okey. Untuk kelas ketiga 6 hingga 12 orang duduk kat kelas ketiga. Okay, kelas keempat 13 hingga 23. So 20 dan 21 berada pada kelas ni, betul? 20 dan 21 berada pada kelas ni, kelas median, tengah-tengah. So dekat sini lah jawapan dia, 36.6 hingga 37. Kelas median sama dengan 36.6 hingga 37. Boleh faham? Boleh tak? Okey, betul boleh? Yasmin ni macam pernah dengar. Dulu pernah masuk kelas online juga Yasmin. Yasmin daripada grup ke kawan-kawan lain?
Biasa dia dekat dalam grup tu ada nama Yasmin juga. Tapi di dalam tu datang kelas. Okey. So kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa soalan tak? Oh, baru masuk. Okey, tak apa. Boleh faham tak Yasmin? Boleh faham So nanti insyaAllah esok malam pun ada lagi. Esok malam buat apa nanti esok lah. Decide esok. So Ogif dah boleh Boleh Ogif? So nanti cari satu soalan, cuba buat. Cari soalan. Soalan mesti dah banyak kan sekarang kan. Tak pernah buat langsung kan. Ada soalan buat balik, tengok balik. Nanti cikgu upload YouTube, cikgu akan share. Okey, boleh siapa yang ada kat dalam grup tu nanti cikgu akan bagi. Siapa yang tak ada boleh WhatsApp cikgu tadi Cikgu bagi nombor tadi kan. Dah ambil dah. Boleh WhatsApp ataupun nak tanya kawan boleh. Tapi nanti dalam masa sejam lah. Cikgu nak upload dulu dekat dalam YouTube. So kalau tak ada apa, kita sampai sini dia. Semoga semua dapat manfaat. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Kalau rasa manfaat, esok ajak lagi ramai orang. InsyaAllah esok lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.